Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang persembahan simulasi berkaitan dengan topik 5 dan 6 iaitu akhlak dan peranan kita sebagai khalifah. Saya Fatimah Az-Zahra binti Said Agil. Saya Ainur Zahira Tahazika binti Syahrul Nizam. Dan saya pula Hana Jasmine binti Asnizam. Jadi saya akan terangkan tentang akhlak. Apakah maksud akhlak? Akhlak maksudnya terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Akhlak maksudnya dari segi bahasa ialah budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Kalau dari segi istilah pula, ia merujuk kepada sifat yang tertanam di jiwa yang mendorong lahirnya satu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Baiklah, saya akan terangkan pula tentang dalil yang berkaitan dengan akhlak. Saya ada teringat satu ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi penjelasan tentang ayat ini ialah berdasarkan ayat Al-Quran di atas, Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga dan mentaati kedua-dua ibu bapa kita. Apa yang nak disampaikan di atas ayat di atas ialah cara untuk mentaati kedua ibu bapa kita. Kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan lemah lembut bila bercakap dengan mereka. Dan kita tak boleh juga untuk lawan kata-kata mereka. Dan sentiasa mengikut pesanan yang diberikan oleh mereka. Baiklah, saya akan terangkan pula apakah hadis yang berkaitan dengan akhlak. Ada satu hadis yang saya ingin berkongsi kepada rakan-rakan sekalian. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian saling mendengki dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling berkata-kata keji dan janganlah kalian saling menghindari dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lain dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini riwayat dari Muttafaqun alaih. So, berdasarkan hadis di atas, Rasulullah dia tuntutkan umatnya untuk sentiasa menyayangi antara satu sama lain dan kita perlulah elakkan daripada berlaku pergaduhan dan pertelingkahan antara saudara dan saudari sesama Islam. Hadis dekat atas ni juga, dia tuntut kita untuk menjauhkan diri daripada menghibah. Rakan-rakan tahu tak apakah maksud menghibah? Menghibah ini maksudnya mengumpat, bergosip dan menyebarkan keburukan orang lain. Okey, so seterusnya kita akan pergi kepada jenis akhlak. Akhlak terbahagi kepada dua iaitu akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Maksud mahmudah merupakan akhlak terpuji
yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim. Setiap Muslim perlulah mengamalkan akhlak mahmudah ni. Akhlak mahmudah terbahagi kepada 3, iaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. So, kita pergi kepada contoh akhlak mahmudah. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam perlulah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan baik yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, kita kena solat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, tolong orang tua, bersedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kedua, tawakal. Erti tawakal ialah menyerahkan segala urusan, ikhtiar dan daya upaya yang telah dilakukan kepada Allah. Sebagai contoh, kita dah berusaha sungguh-sungguh belajar, study setiap malam dan untuk exam. Lepas tu, kita tawakal kepada Allah. Tawakal dengan result yang kita akan dapat nanti. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi hangatnya di hati, di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah, jalani sang hidup terluka, terhempas berdosa. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Hitam putih jalan hidup, pahit ketir warna dunia, tangis tawa rasa hati, terluka atau bahagia, rasa bangga sementara, setiap duka tak abadi, semua wajah kan dipuji, pada Allah kita akan kembali. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah langitmu
bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah langitmu bersujud semua memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Seterusnya, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia, yang pertama, kepada diri sendiri dahulu. Kita mestilah memelihara kesucian, kebersihan, kesihatan, kerapian dan kecantikan diri kita. Kita tak boleh biarkan diri kita tak makan, sakit. Kita kena jaga kebersihan diri, tak boleh kotor, kena jaga kebersihan tempat tinggal supaya kita tak dapat penyakit-penyakit lain.
Baiklah, saya akan jelaskan tentang kepentingan kita bersenam dan bersukan ni. Terdapat pelbagai kepentingan kita bersukan ni. Antaranya, kita dapat meningkatkan kecergasan jantung, paru-paru dan memperbaiki sistem peredaran darah kita. Kita kan belajar sains, kita tahulah paru-paru dengan jantung ni adalah satu organ yang penting untuk dalam kehidupan seharian kita. Dialah paling function dalam diri kita ni. So, kita kena jagalah dia elok-elok. Macam mana nak jaga dia? Kita kena sentiasa bersukan. Even kita naik tangga pun kita dah dikira bersukan. Jadi, untuk yang kedua, kita perlu meningkatkan kita dapat meningkatkan ketangkasan pergerakan badan di samping dapat mengurangkan risiko kecederaan otot dan tulang. Kita kalau kita tengok ibu bapa kita mesti dah ada sakit tulang lah, otot lah, sakit kaki lah, sakit lutut lah kan, tak boleh duduk. Jadi dengan bersukan ni kita dapat melegakan sikit lah lutut kita ni, otot-otot kita ni untuk kita membuat kerja-kerja seharian lah, seperti menaiki tangga, membuat kerja-kerja berat, menolong ibu bapa kita kat dapur. Dengan bersukan ni lah kita dapat melatih kita punya badan untuk membuat aktiviti lasak. Seterusnya, dengan bersenam kita dapat memperbaiki postur dan meningkatkan muscle tone serta menambah baik keterampilan fizikal. Sebagai contoh, orang-orang obesiti ataupun orang-orang yang kurang berat badan, kalau kita rajin bersenam, kita akan lebih sihat dan bertenaga. Badan kita juga akan nampak sihat, cukup berat badan yang ideal lah. Kita akan dapat berat badan yang ideal. Yang keempat pula, dengan bersenam kita dapat membantu mengawal berat badan dengan lebih baik dan dapat mencegah masalah lebihan berat badan dan obesiti macam yang saya cakap tadi. Dan kalau kita ni obesiti, kita bersenam setiap hari, kita dapat kurangkan lemak, kalori yang ada dalam badan kita. Akhir sekali, ia juga dapat menambahkan kekuatan dan daya tahan otot supaya otot lebih kuat dan dapat melakukan pergerakan dengan lebih baik. Jika kita punya otot dan daya tahan kuat dan dapat bergerak dengan lebih baik, ia akan membuatkan kita lebih mudah untuk beribadah seperti solat, sebab kita memerlukan daya dan tahan daya kekuatan itu untuk menunaikan ibadah. Jika kita unable to solat, macam mana kita nak menyempurnakan ibadah kita dan membuat ibadah-ibadah yang lain? Jadi kita perlulah bersenam supaya dapat memudahkan pergerakan kita untuk beribadah. Seterusnya, ahlak kepada keluarga kita, iaitu ibu bapa. Kita kenalah berbakti kepada orang tua, sebab redha Allah adalah terletak kepada redha orang tua kita. Kalau orang tua kita, iaitu ibu bapa kita, tak redha dengan apa yang kita buat, benda-benda yang kita buat tu, Allah tak akan redha juga. Yang ketiga, ahlak kepada alam. Kita ni kena sedar dan pelihara kelestarian alam yang ada sekeliling kita. Alam ni contohnya macam tumbuh-tumbuhan, haiwan, tempat sekeliling kita ni semua kita panggil alam. Seterusnya, kita perlulah menjaga dan memanfaatkan alam, terutama haiwan dan tumbuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lain. Yang terakhir, kita kena sayang kepada semua makhluk demi kesejahteraan umat manusia dan alam sekitar. Awak buang sampah tadi. Alah, benda tu kan biasa je. Sampah je pun kecil. Dia
Dia tak mengefek wajah tu. Nanti asyik clean sakit lah. Awak pandai macam awak dah yang merosakkan kelestarian dan kecantikan alam ni. Alam ni sabunnya, tahu tak? Allah tahu. Tik balik, kita tak boleh buang sampah mata tu. Dah sudah tong sampah dah dekat LPG ni banyak-banyak. Nak juga buang kat sini. Lah kita sama-sama ya jaga kelestarian alam ni. Terima kasih atas Nasihat itu. Jom kita angkat sampah ni sama-sama. Okey, jom. Ya. Sampah mana tu sampah? Thank you, Wak. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hikmah adab menjaga alam sekitar ni. Dia dapat melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana kita sedar tanggungjawab yang kita amanahkan. Kita tak boleh petik tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, dengan adanya adab menjaga alam sekitar ni, kita dapat melapangkan fikiran kita dan menenangkan jiwa sebab kita lihat alam yang diciptakan oleh Allah ni. Semua orang tahu yang Allah punya pencipta kita mencipta semua benda yang baik-baik, yang cantik-cantik. Kalau tengok langit, ada burung terbang. Hikmah adab menjaga alam sekitar yang seterusnya dapat menikmati persekitaran yang bersih dan bebas daripada wabak penyakit kerana pembudayaan cinta akan alam sekitar. Kalau tempat sekeliling kita, sekitar kita bersih, kita akan dapat elak banyak penyakit. Contohnya macam demam denggi, kencing tikus kan. Okey, seterusnya dapat melestarikan alam sekitar yang indah untuk dimanfaatkan kepada generasi akan datang. Kalaulah sekarang ni kita tak jaga alam sekitar kita, contoh pokok-pokok semua, pokok-pokok akan mati, dah tak ada haiwan akan pupus, bunga-bunga yang cantik-cantik pun dah tak ada. Nanti generasi akan datang nak tengok apa kan? Takkanlah semua buatan je, tak ada alam sekitar yang asli. Seterusnya adalah kita dapat meningkatkan pendapatan kerana melaksanakan aktiviti ekopelancongan. Ini sebab kalau kita buat aktiviti ekopelancongan, kita dapat meningkatkan pendapatan. Sebab kadang-kadang kita mempunyai pertandingan ataupun gotong royong yang dapat meningkatkan pendapatan. Akhir sekali, kita juga dapat melahirkan insan yang mencintai alam sekitar kerana menyedari tanggungjawab yang diamanahkan. Ini kerana jika kita dapat membuat gotong royong dan aktiviti-aktiviti alam sekitar, kita dapat melahirkan dan menyedarkan masyarakat dan rakyat yang tak pernah rasa nak ambil bertanggungjawab. Jika mereka menyertai dan melibatkan diri dalam program-program alam sekitar, mereka dapat tahu betapa pentingnya menjaga alam sekitar ini, dan juga boleh meningkatkan rasa semangat dan cinta kepada alam sekitar. Selain itu dapat juga merapatkan hubungan silaturahim antara salah satu sama lain kerana kita dapat kenal mengenali. Sangat banyak dia punya kebaikan dan manfaat. Masuk kepada akhlak mazmumah pula. Maksud mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Antara contoh akhlak mazmumah ialah riak, ujub dan hasad. Akhlak mazmumah ni adalah akhlak yang kita sebagai umat Islam tak boleh ikut, tak boleh buat. Sebab perkara-perkara ni perkara yang berlawanan lah dengan syarak, yang Allah tak suka, Rasulullah tak suka, semua orang tak suka. Kita pergi kepada contoh akhlak mazmumah yang pertama, iaitu riak. Riak bermaksud melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. So kita ada dalil kat sini yang bermaksud maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya, juga bagi orang yang berkeadaan riak dalam ibadah dan bawaannya. Surah Al-Ma'un
ayat 4 hingga 6. Antara contoh-contoh riak ialah melaksanakan solat sunat hanya jika berada di hadapan orang dan bersedekah kerana mengharapkan pujian manusia. Riak ni ada banyak contoh lain sebenarnya, dan kebiasaannya riak ni kita buat dalam keadaan yang tidak sedar. Kita beritahu orang lain apa yang kita buat, apa yang benda-benda baik yang kita buat dekat kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi riak ni adalah perkara yang kita tak boleh buat, kita kena elakkan. Seboleh-bolehnya kita kena elakkan. Tengok tu, ada QR untuk sedekah lah. lah. Jom kita sedekah, jom. Wait. RM1 cukup lah kan? RM1 je. Tengok aku. 100. Tapi 100 cukup ke? Sebab aku kan macam kaya. Macam malu lah nak 100 je. Nampak? Awak tahu tak? 10 sen pun sedekah pun dapat pahala lah. Awak riak-riak ni dapat ke pahala? Tak dapat. Awak kalau nak sedekah 100 tapi pahala orang, pahala tak ada. Dosa riak yang awak dapat. Betul juga kan. Thank you lah korang sebab sedarkan kita. Jom kita sedekah tapi jangan riak. Jangan tunjuk. Masih pun cukup. Okay. Seterusnya, kita pergi ke contoh akhlak mazmumah yang kedua, iaitu ujub. Ujub ni bermaksud berasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan ujub ni adalah maksudnya iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sikit pun. Surah At-Taubah ayat 25. Contoh-contoh ujub ialah: pertama, berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Contohnya, kita ni pandai tapi kita rasa bangga. Kita cakap, oh aku pandai, korang tak, macam tu. Kedua, merasakan diri lebih soleh berbanding orang lain. Contohnya kita ni pakai tutup aurat, pakai tutup tudung tutup dada, pakai handsock, baju longgar, tapi kita judge orang lain. Kita cakap, kau ni bila nak tutup aurat, kenapa tak pakai handsock, tak pakai stocking? Tengok aku jaga aurat, tutup aurat. Macam tu. Ya awak, result dah keluar lah. Awak dah check ke? Dah, kita pun tengok. Tengok ni, kita dapat, okay lah, lagi dapat 6A. Wah, kita dapat 5A je. Okay lah tu. Wih guys, korang dapat berapa? Kita dapat 6A. Dapat 5 je. Cuba teka kita dapat berapa? Mesti dapat 10. 11A plus. Macam mana dapat 11A+? Saya tahajud setiap malam, solat sunat, solat hajat. Korang dapat berapa? Itulah, kenalah solat hajat, solat tahajud. Mana tahajud? Korang tahu tak? Korang solat ke mana tak? Sebab tu dah dapat result macam ni. Kita tak boleh ada sifat wujud dalam diri. Saya tahulah awak pandai, tapi bukan itu je yang membuatkan awak dapat selesaikan. Rasa awak usaha juga. Kita orang pun ada usaha masing-masing. Kita orang, mana awak tahu kita orang tak solat tahajud pagi-pagi. Kita orang semua ada effort, dah ada usaha masing-masing. Tapi tu maybe rezeki awak. Rezeki awak lah, awak dapat Kali ni rezeki awak, kita dapat rezeki maybe
lebih yang ke masa depan. Tapi awak tak boleh rujuk tau. Sebab tu adalah perkara yang paling dilarang kat dalam Islam. Saya minta maaf. Saya riak rujuk semua. Tanya tahu korang dapat 5 iPhone 6 Tapi kita sama-sama belajar tau. Jangan Baiklah, saya dah tak rujuk dah nanti. Baiklah. Semoga berjaya pada masa depan. Terima kasih. Contoh yang terakhir untuk akhlak mazmumah iaitu hasad. Hasad ni bermaksud perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Dalil yang berkaitan dengan hasad ni iaitu maksudnya, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Contoh-contoh hasad ialah: pertama, berasa dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan, harta atau pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Contoh, kita tengok kawan kita, dia ada handphone baru, dia ada duit banyak, dia boleh beli macam-macam. So, kita dalam hati macam harap-haraplah duit dia habis cepat. Itu adalah hasad. Kedua, berasa cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan berharap agar dia menjadi cacat. Contohnya, kita nampak skin dia putih, bersih, licin. Lepas tu kita dalam hati kita doa macam harap-haraplah dia dapat jerawat banyak macam supaya dia nampak tak cantik, supaya orang tak suka kat dia. Macam tu. Kita tak boleh ada perasaan hasad ni sebab perasaan hasad ni akan membuat kita jadi lebih buruk. Kita tak boleh ada sifat hasad ni sebab dia akhlak mazmumah yang kita boleh ikut. Weh, cantik je dia. Awak nampak tak tudung style dia pakai tu? Sumpah rare, tak ada siapa pakai macam tu. Ya, dia rasa biasa je. Tudung tu biasa je. Baju tu kosong je, baju kosong hitam. Tudung tu style tu semua orang pakai. Semua orang pakai cantik. Taklah, awak tak baik tau. Kita merendah-rendahkan orang. Kita janganlah rasa dengki kat kecantikan orang. Saya cantik, awak cantik, semua orang cantik. So, janganlah kita dengki-dengki macam tu. Yelah, saya minta maaf. Saya salah saya. Tak apalah. Kita berubah sama-sama, ya? Okay. Jom. Jadi, kita ada perbezaan antara akhlak zaman pada zaman Rasulullah dan juga akhlak zaman sekarang. Okey, contoh pertama, Rasulullah dan para sahabat sentiasa solat berjemaah dekat masjid atau surau dan tidak melengahkan waktu solat. Maksudnya dia macam kalau ajak, dia terus je pergi solat. Dia tak ada melengah-lengahkan, tak ada alasan lain. Dan dia selalu juga solat dekat masjid ataupun surau. Okay, yang bezanya zaman sekarang punya akhlak, hanya segelintir umat Islam sahaja yang konsisten untuk jaga solat jemaah dekat masjid atau surau. Lepas tu tak lengah-lengahkan waktu solat. Contohnya macam sekarang ni, kalau ajak solat je, mesti banyak alasan dia. Kalau solat satu, kalau solat pun ajak pergi masjid atau surau, dia mesti banyak alasan. Banyak kerja lah, assignment, banyak nak jumpa orang lah, kalau bisnes apa semua tu. Okay. Assalamualaikum.
Dah pergi ke masjid. Kami pun sama. Oh, mari azan dah berkumandang ni. Jom kita solat berjemaah. Dah ada wuduk belum? Sudah. Alhamdulillah. Cantik. Sini. Ah. Oh, cantik lah kawan kita. Korang dah pukul apa ni? Tak solat lagi ke? Alah. Alah. Suruh jauh Solat dah. habis ni. Solat tu kita boleh kodok lah. Benda Allah dah bagi kesenangan. Nanti kita makan dulu lapar ni. Aku suruh jauh. Berapa dah? Lepas tu kita dah belum ambil wudu lagi. Leceh. Dah nak kena buang makeup lagi apa semua. Oh ya, betul juga kan. Lapar masuk ni malas. Malah weh. Jom. Benda boleh kodok kan. Ya. Jom. Makan. Makan kan Contoh kedua pula, saling mengingati dan mengamalkan amal makruf nahi munkar antara satu sama lain, iaitu amal makruf ni membuat perkara yang baik, nahi munkar adalah menjauhi perkara buruk dan mengelakkannya. Pada zaman sekarang pula, kita semua ni individu jarang menegur dan menasihat rakan-rakan yang melakukan maksiat dan meribah atas keburukan yang mereka lakukan. Maksudnya kalau you pun diorang macam biar je, tegur pun tak juga. So dia macam kalau zaman dulu dia sentiasa mengingatkan walaupun dia tak takut pun nak dia punya friendship ke apa semua. Tapi zaman sekarang semua takut nak tegur dan mengingati antara satu sama lain. Awak berdua. Awak tahu tak malam ni ada tazkirah Ustazah Azizah dekat Muhammad Surau. Oh ya ke? Ustazah Azizah. Pukul 8 awak nak Murid jumpa. saya. Ui, saya suka dengar dia cakap ceramah tau. Ya. Okey, kita pergi sama-sama malam ni. Awak tunggu saya dekat depan bilik Boleh. Nanti kita pergi surau sama. Kita pakai cantik-cantik lah. Baru semangat dengan ceramah. Betul. Jumpa malam ni. Jom siap sekarang. Okey, bye. Awak Hana Jasmine kan? Classmate saya. Wow, buat apa kat sini? Nama? Sabar. Apa bukan ni? Biasalah sekarang. Astaghfirullahaladzim. Janganlah. Ya Allah. Apa ni? Kenapa dia pergi merokok ni? Apa sangka masa ni? Awak tahu kan merokok tu membantu kesihatan dalam Islam. Kita tak boleh merokok. Ingat salah awak perempuan ke lelaki ke? Merokok tu berdosa selama mudahkan kesihatan awak. Saya stres. Awak tahu tak sekarang ekonomi sekarang ni? Kalau awak stres, awak dekatkan diri Allah. Ya. Banyak kawan-kawan. Pergi majlis ilmu. Ada banyak majlis kat sini. Saya kan ada. Manfaatlah. Nasib baik korang datang. Ya. Tapi susah ni nak stop kan? Kita start dengan lollipop dulu ya. Boleh. Saya belanja awak dulu. Terima kasih. Jom. Nasib baik saya ada korang. Ya. Mari. Okey, dekat sini kita boleh tengok beberapa sunnah Rasulullah. Okey, antaranya adalah ikhlas, yakin dan tawakal, jujur, amanah dan murah senyum dan selalu ceria. Kira macam pemurah atas senyuman, sentiasa bersedekah. Bersedekah tu bukannya duit je, malah senyuman itu juga satu sedekah. Sebab tu kata murah senyuman dan selalu ceria. Maksudnya kita tak bolehlah sentiasa
depressed, sentiasa sedih, kita kenalah mudah dengan senyuman dan sentiasa ceria. Itu adalah sunnah Rasulullah. Senang je nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maksudnya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sedapnya. Nak makan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni aza wa afani. Maksudnya, aku memohon keampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menyakiti dan menyihatkan aku. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang Islam. Amin. Assalamualaikum. Zara. Assalamualaikum. Zara. Assalamualaikum. Zara. Dah 3 kali dah ni tak jawab.
Tak apalah. Assalamualaikum. Ya, Amira. Ni, Zara ni. Ya, saya nak datang rumah awak. Boleh ke? Saya ada makanan ni nak bawa. Saja masak lebih. Oh, ya ke? Awak kat luar ke? Tak apalah kalau macam tu. Yelah, saya datang kemudian lah ya. Baiklah. Assalamualaikum. Weh, Mira, ada makanan tak lah? Apa ni? Makan dah habis lah. Boleh lah. Wih, sedapnya. Nak juga ayam tu. Sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin, kita nak tanya awak free tak sekarang? Kita nak minta tolong. Tak tolong apa? Nak tolong rekodkan video assignment. Alah, masalah di seorang je ada assignment. Kita pun ada banyak lagi assignment. Mintalah tolong orang lain. Minta yang Cina tu tak ambil pendidikan Islam. Tapi ingat dia seorang je ke ada assignment. Kita pun banyak assignment. Saya cuma nak minta tolong je sebab saya terserempak dengan awak. Tak apalah, saya minta maaf ya sebab ganggu. Lepas ni minta orang lain je saya minta. Okey. Yasmin. Assalamualaikum. Yasmin, awak dah siap ke kerja pai tu? Belum, kita pun tengah nak buat assignment. Ingat kan mana dah minta tolong awak rekodkan. Ya, saya pun nak minta maaf sebab tak dapat nak tolong. Saya pun ada banyak lagi nak buat. Sorry tau, kalau kita siap kita tolong awak dah. Tak apa dah, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Alright, good luck assignment. Bye-bye. Weh, nasib baik dah siap kan tadi. Ya, Awak dah nasib upload baik kan? siap awal. Awak dah upload kan? Dah, tapi dia tengah loading. Oh tengah loading. Alhamdulillah juga. Dah berhari-hari kita tak tidur 3 hari 3 malam. Tak tidur. Kalau tadi kita tidur pukul 3. Weh ya, kita pun edit kali semua tu. Dah siap juga. Sana. Eh. Sana. Ya. Bisa, SMA.
Belum. Kita orang belum siap lagi. Mau tak tolong. Nak tolong apa? Kita orang pun belum siap record lagi. Belum apa lagi. Buntu lu nak buat mana aku tak tahu. Tak tahu. Kita orang pun tengah fikir juga. Kita siap lagi. Tak siap apa lagi. Cuba tanya orang lain. Orang lain maybe dia dah siap. Tahu lah siapa dah siap. Tak tahu lah. Aku macam tak tanya lah orang mana. Ya. Betul. Kita orang pun tak tahu. Kita orang tengah stres sekarang ni. Tak siap satu pun. Kau dah siap sampai mana? Tak buat lagi. Siapa lagi? Buat lagi. Apa lah. Pasal aku kerja lain. Slow-slow. Nanti jangan lupa pasal hantar. Kita sama-sama struggle. Baik, okay? Good luck lah. Okay, bye. Baik, dia bukan rasa kita pergi. Macam penat dah kan? Macam dah penat. Weh, dah siap boy, dah siap kan? Awak dah upload semua? Kita dah siap. Tengah upload. tengah Macam dah nak siap dah. Oh, dah siap. Belum kita buat. Ya, 3 hari 3 malam tak Nasib tidur. baik dah siap. Harap-harap apa lecture dia terima lah. Waalaikumsalam. Kenapa? Boleh tak Ana minta tolong sikit? Boleh. Tolong buat assignment kita. Bukan buat saya pun. Tolong bagi guidance. Oh, ya ke? Kau tak siap yang mana? Semua. Semua. Tak ada kau lagi? Tak dekat Tak lah. apa. Baik, kita orang boleh taruh record kan. Kita dah siap dah. Kita dah siap. Serius lah? Ya. Ya. Takkan korang lah. Tak Kita orang boleh tolong. Korang free sekarang kan? Free. Alhamdulillah. Jom. Jadi kau kanan. Sana. Mana lah? Jom. Itu. Weh, tahu tak? Pasal Mira. Oh, yang dia baru break up. Ya, kau tengok story dia. Ya. Ex dia punya story lah boyfriend dia get out perempuan baru yang lagi lawa daripada Mira. Ya Allah, Mira tu sumpah perasaan gila. Dia boyfriend dia suka dia ke weh? Ya Allah. Korang tengok buat apa? Kita tengah borak pasal Mira. Kau tahu punya dia ada baru. Kita nak boyfriend baru. Boyfriend dia break up. Korang tengok gosip dah ni. Korang tahu tak? Gosip tu salah tau. Dia gibah. Maksudnya dia apa? Dia macam korang gosip. Pasal dia ambil mazmumah yang paling dilarang dalam Islam. Korang tahu tak korang gosip-gosip ni? Dilarang dari saudara sendiri. Korang sanggup ke? Biarlah dia nak break up ke apa. Ini tak ada yang Allah dahulukan. Korang janganlah gosip. Kami minta maaf lah. Cuba bayangkan orang lain gosip pasal awak. Tak sakit hati ke? Betul-betul sakit hati. Ya, korang janganlah berubah lah. Janganlah gosip lagi. Semua orang suka gosip. Pergi penjuru sana, penjuru sini semua suka gosip. Korang janganlah, korang kawan kita ke sayang. Terima kasih tau. Dah baik kita bikin makan daripada korang gosip. Jom. Jangan makan daging darah, daging Tahu sendiri. Okey. Baik makan ayam goreng. Baik. Jom. Tender guru Malaysia menariknya. Menggariskan kompetensi profesional. Baik. Amat Baik. Aku dengar kau ada cakap pasal nama aku yang semalam. Aku dah kata tak payah nak bagi tahu orang kan. Nak mention nama tu. Kenapa ni? Tak payah nak macam campur lah. Kenapa ni? Saya awak kenapa? Tak payah kau nak kena bully juga ke? Jangan macam ni. Kenapa awak nak bully dia? Sebab dia bagi tahu nama aku dekat satu batch. Faham? Dengan disiplin semua aku kena
Panggil betul tak? Selamat sini. Awak apa sabar? Kenapa pula aku kena sabar? Saya tak buat apa-apa. Awak mention nama aku dekat di sini. Awak yakin ke nama Fatimah ni yang buat? Ataupun sebenarnya Fatimah lain? Awak tak selidik dulu betul-betul. Terus awak nak bully dia macam tu. Awak nak serang dia macam tu. Ya bro, aku dewan lain. Tapi aku rasa aku bully kau juga. Kita tak boleh bully orang. Perbuatan bullying ni salah. Walaupun dia buat, awak still kena cakap dia dengan dia. Tak boleh macam ni. Sabar jangan. Terima kasih kau tegur saya. Saya tak bully lagi. Jom lah, kita boleh jadi kawan. Oh ya, hai. Siapa nama awak? Fatimah juga Fatimah, nama siapa? I know. Baik korang. Saya ajak air lah sebab korang baik. Saya panggil dulu. So, bye. Mana lah ni? Lambatlah. Janji pukul 8. Apa setengah tak tunggu lagi? So kan nak buat kerja. Hai Ainul. Bye. Korang buat apa? Nampak. Ni, dia ni. Dia sudah berlambat. Dia kasih Bila masih? Janji pukul 8 kan dah lepas setengah dah. Korang nak buat kerja kan apa sebenarnya? Allah, sorry. Sorry lah. Itulah. Sikit. Korang mana? Kalau nak buat kerja macam ni tinggal lah. Lupa lah. Korang dah turun lambat. Lepas tu buat macam ni pula. Aduh, sabar. Awak tahu Saya nanti ambillah dekat atas. Awak sabar je, janganlah Tak, kita nak menyusahkan orang lain. Sorry. Okay, kita orang sorry. Yang satu, kau pun sabar. Kau tak sabar tu sebab dia berteman. Kau pun sabar. Masalah kita nak menghadapi Kita ujian. beli air. Menghadapi ujian lah. Kalau kita tak bersabar, benda ni macam ni, okay? Sabar kau. Okay, tapi korang kena janji dah. Ya, kami minta maaf lah. Tak elok lah ada orang lama. Sorry. Pasal kita ni. Okay. Dia ambil kerja dulu. Okay. Sabar tau. Sabar tu je Betul tau, iman sabar tau. Kita kena iman. Kuat iman. Jangan marah-marah nanti sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. So, apa korang dah belajar apa yang macam tadi? Tak, saya suruh baca tadi. Ada tak? Saya dah bagi teori apa? Tak, cek. Kan cikgu kena mengajar je lah. Ya Allah. Cikgu ada beritahu Tak, saya ada banyak lagi cikgu. Cikgu kalau belajar ada semua. Hei, awak tahu tak? Ada orang ni nak belajar. Saya tahu. Dia apa? Orang datang baru pergi makan. Yang nasi pula tu. Yang ni tengok laptop. Fatimah Zahra, nama dia dah anak Nabi. Tapi perangai, cubalah contohi sikit. Awak tahu tak ada belajar macam mana? Tak mahu cikgu. Dah. Kami dah tak tutup. buat lagi. Tutup sekarang. Baiklah cikgu. Saya minta maaf. Sebenarnya saya dah tengok dah tutorial. Saya nak buat cikgu maaf. Ha, tahu pun. Nanti kita Korang orang siapkan. pandai. Korang pandai. Tapi kenapa macam ni? Adab tu adab. Korang pandai, tapi ada takdir kat sana juga. Biar bodoh tapi ada adab. Baiklah. Faham?
Lepas ni Kami minta maaf cikgu. korang minta maaf dengan cikgu-cikgu lain juga. Okey. Nanti basuh tangan dulu. Okey. Terima kasih cikgu. Dah, dia selalu belajar. Okay. Jadi kita lihat kepada adab-adab dengan guru. Yang pertama, kita mestilah menghormati guru kita. Macam dalam contoh video di sebelum ini, kita nampak dua pelajar tersebut sangat biadab, makan di dalam kelas, tidak menghiraukan guru mereka walaupun guru mereka masuk, mereka tidak sapa, tak senyum, tak memberikan fokus ketika guru sedang mengajar. Jadi kita perlu menghormati guru kita, memberi salam ketika berjumpa, mendengar kata guru. Ketika guru mengajar, kita perlu fokus dalam kelas dan tidak membuat guru marah lah. Yang kedua, tidak membuat guru jengkel dan marah. Macam dalam contoh di video, ketika guru sedang mengajar, kita tidak mengendahkan. Jadi itu membuatkan guru merasa jengkel dan marah. Juga ketika guru sedang mengajar, kita makan, tak menghiraukan guru. Ataupun mengajuk kata guru ketika guru sedang mengajar, itu juga perkara yang tidak baik yang kita tak boleh ikut. Sebagai seorang murid, kita perlu membuat guru kita sentiasa gembira, sentiasa senang dengan perangai kita, supaya ilmu yang kita dapat akan masuk dengan dan diredai lah. Seterusnya, kita perlulah taati perintah guru, iaitu setiap perintah yang guru berikan itu kita perlulah taati supaya kita tidak membuatkan hati mereka sakit. Jika mereka tidak sakit hati, lalu ilmu-ilmu yang diberikan tu akan diberkati. Selain itu, kerjakan tugas yang guru berikan. Maksudnya, kita perlulah buat semua homework yang cikgu berikan kepada kita. So, kalau kita buat tugas yang diberikan oleh guru, that means kita menaati perintah guru. Jadi, dia akan ada hubungan dengan semua itu. Kita lakukan tugas yang diberikan oleh guru, iaitu tanda dan bukti yang kita menaati perintah guru. Jika kita menaati perintah guru, kita akan dapat ilmu yang diberkati dan disayangi oleh guru. Baiklah, antara adab-adab yang kita perlu mengamalkan dengan cikgu kita ialah kita kena amalkan ilmu yang diberi oleh cikgu kita. Kita tahu cikgu kita ni, cikgu-cikgu kat Malaysia, kat luar negara pun, dia ada banyak ilmu pengetahuan, dan itu adalah salah satu tugas mereka, iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi kita kenalah amalkan, bukannya kita dengar, kita balik kelas, lepas tu tak tahu apa-apa. Kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Nanti cikgu tu pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. Baiklah, jadi untuk adab yang terakhir, kita perlulah berterima kasih kepada guru kita. Guru ni lah yang memberikan kita pelbagai motivasi dan juga pelbagai informasi-informasi yang penting dalam kehidupan kita. Jadi, kita kenalah berterima kasih kepada guru. Pada zaman sekarang ni, ramai murid-murid yang memandang remeh tentang guru ni. Memandang remeh lah. Patutkah kita berterima kasih kepada guru? Guru memang tugas dia mengajar. Ya, memang kita kena berterima kasih kepada guru. Sebab dia mengajar kita lah, kita dapat ilmu, kita tahu membaca, mengira, membuat karangan. Jadi kita kenalah menunjukkan yang kita menghargai jasa guru-guru kita, sebab dah telah memberikan kita tunjuk ajar, memberikan kita cara untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Dan guru ni jugalah memotivasikan kita untuk belajar. Kadang-kadang contohnya lah time kita menduduki ujian sijil pelajaran Malaysia kan, kita kan stres, lepas tu banyak tekanan kan. Guru lah yang memberikan kita motivasi. Bagi contoh pada saya kan duduk asrama. Jadi kawan-kawan dan guru lah yang ada di samping saya sepanjang saya
belajar sepanjang saya menduduki ujian SPM sebab ibu bapa saya tinggal di luar kota. Jadi kita perlulah berterima kasih kepada guru kita dengan baik-baik. Baiklah, saya akan terangkan tentang maksud Khalifah pula. Ini dikutip dari buku Khalifah fil Ardi karya Arif Zulkifli. Secara bahasa, Khalifah ni maksudnya menggantikan atau menempatkan tempatnya. Khalifah juga dia ada maksud seperti erti wakil Nabi Muhammad kepada negara Islam serta penguasa maupun pengelola. Khalifah ni juga adalah pengganti Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Baiklah, saya akan terangkan pula apakah dalil yang berkaitan dengan Khalifah. Ramai pernah dengar tentang ayat Al-Quran ni. Bagi saya bacakan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi apa maksudnya? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, berdasarkan dalil di atas, kita dapat tahulah yang Allah sangat mementingkan kita sebagai umat dia menjadi khalifah. Allah percaya kepada kita walaupun ada malaikat yang sentiasa bertasbih kepada Allah dan tidak melakukan sebarang dosa dan maksiat pun. Tapi Allah still nak jadikan kita sebagai khalifah. Jadi Allah ni, dia berdasarkan ayat di atas, Allah ni tahulah apa yang kita tak tahu. Jadi kita perlulah sentiasa mempercayai kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebagai khalifah, kita mempunyai banyak peranan yang perlu kita lakukan. Baik, mari kita tengok peranan kita sebagai khalifah. First kali, kita kenalah menjaga keadilan. Iaitu macam kita kenalah jaga keadilan supaya semuanya adil dan saksama. Contoh paling simple adalah kalau kita buat ada kumpulan, kerja kumpulan, kita adalah ketua kumpulan. Kita mestilah menjaga keadilan tu dengan menerima dan setiap ahli kumpulan punya pendapat. Supaya tak adalah tak puas hati. Jika ada keadilan, kita semua tak akan bergaduh. Sebab kalau tak puas hati, mestilah bergaduh. Bergaduh tu akan mencetuskan sesuatu perkara yang tidak baik dan tidak diingini akan berlaku. Jadi kita sebagai pemimpin dan khalifah, kita perlulah bijak menjaga dan membuat keputusan. Yang kedua, kita perlulah menjadi pemimpin. Dengan maksudnya adalah pemimpin ni kita perlulah bertanggungjawab dan tidak melakukan tanggungjawab kita tu secara remeh. Maksudnya kita perlulah mengambil berat dalam setiap satu apa yang kita dipertanggungjawabkan itu dan tidak meninggalkannya begitu sahaja. Okay. Yang ketiga,
adalah menjaga lingkungan, iaitu circle orang panggil. Menjaga circle ni adalah penting juga kerana kita bak kata pepatah ada orang dahulu cakap, jika kita berkawan dengan orang yang menjual tahi lembu, kita bau tu mesti ada melekat juga dekat kita. Kalau kita kawan dengan orang yang menjual minyak wangi, mesti minyak wangi tu walaupun sikit mesti melekat dengan kita. Maksudnya kita adalah siapa circle kita itu. Baik, dan last sekali adalah beribadah dan mengenal Allah SWT. Sebagai pemimpin, kita perlulah beribadah, sebab beribadah ni dia mendorong kita kepada memang jalan yang benar. Tak ada yang tak baik pun dalam beribadah. Beribadah dan mengenal Allah SWT. So kita kena kenal Allah SWT supaya kita tahu hukum hakam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Supaya kalau kita kenal Allah, kita tahu macam mana jadi pemimpin ni. Pemimpin ni perlu dipertanggungjawabkan dan dijalankan tanggungjawabnya bagaimana. Supaya kita tak adalah memimpin dengan suka-suka hati kita. Kita memimpin dengan mengikut agama Allah SWT, dengan mengenalnya macam mana kita kena menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai tauladan orang pemimpin pada waktu dan zaman Rasulullah. Kerana mereka memimpin rakyatnya dengan sungguh adil, dengan sempurna. Mana yang baik-baik itu. Baiklah, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.